Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dengan sukacita memasyhurkan almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin sebagai tokoh jasawan negara sempena 30 tahun sambutan Hari Perkhidmatan Awam. Bertitah pada majlis sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-30, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan setiap penjawat awam hendaklah sentiasa peka dengan perubahan semasa di samping tidak lupa mengharapkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengambil sukut baik sempena 30 tahun sambutan Hari Perkhidmatan Awam. Baginda dengan sukacita memasyhurkan bahawa almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Ibni Almarhum Sultan Muhammad Jamlul Alam adalah tokoh jasawan negara. Bertitah sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam pagi tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyentuh beberapa perkara termasuk transformasi perkhidmatan, integriti perkhidmatan awam dan memperinci penyediaan pelan kementerian-kementerian. Baginda bertitah menggariskan bahawa dalam tempoh 3 dekad ini tidak dapat disangkal pelbagai cabaran telah diharungi untuk menguji kedayantahanan perkhidmatan awam. Maka sehubungan itu, setiap penjawat awam hendaklah sentiasa peka dengan perubahan semasa. Di samping tidak lupa mengharapkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa melaksanakan apa jua tugas dan tanggungjawab. Juga perlu dimiliki ialah idea-idea baru sebagai penambahbaikan proses kerja, peraturan, sistem penyampaian dan penghasilan. Titah Baginda seterusnya menekankan, begitu juga dalam kepimpinan, setiap pemimpin dikehendaki bijak dalam mempelopori potensi kerja, khasnya potensi teknologi digital sebagai asas kepada transformasi perkhidmatan yang berimpak besar. Mengenai transformasi perkhidmatan, BT telah memperkenankan bagi peralihan sebahagian besar proses pengambilan tenaga kerja daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ke kementerian-kementerian, khusus bagi bahagian 2 ke bawah. Di samping untuk meningkatkan accountability, ia juga untuk mempercepatkan lagi pengisian kekosongan jawatan dengan memanfaatkan sepenuhnya Public Service Recruitment System atau PSCR yang sedia ada. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah satu pindaan ke atas peraturan-peraturan am atau General Orders telah pun dilaksanakan dan akan dikuatkuasakan sedikit masa lagi. Beta juga ingin menekankan soal integriti perkhidmatan awam. Ia tidak boleh roboh, tetapi mesti sentiasa teguh. Kerana jika integriti roboh, maka pelbagai perkara negatif pasti akan berlaku, seperti penyelewengan untuk kepentingan peribadi, rasuah dan sebagainya. Sedangkan yang kita mahu
ialah sebuah perkhidmatan awam yang bersih, amanah dan berkesan. Maka ke arah itu, satu pindaan ke atas peraturan-peraturan am atau general orders telah pun dilaksanakan dan akan dikuatkuasakan sedikit masa lagi. Pindaan ini dibuat adalah sesuai dengan keperluan semasa, sambil terus menekankan aspek kesaksamaan dan ketulusan dalam semua tindakan. Semua ini turut berkaitan dengan urus tadbir perkhidmatan awam sendiri. Juga turut penting ialah kementerian dikehendaki untuk memperinci penyediaan plan masing-masing sebagai dukungan kepada kajian mengoptimalkan sumber manusia atau manpower optimization plan yang diterajui bersama oleh Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi ketika ini. Baginda bertitah turut tidak terkecuali negara menekankan pembangunan kapasiti dan kompetensi setiap warga kerja dengan kemahiran, pengetahuan dan nilai-nilai asas yang diperlukan. Pada tahun ini, titah baginda, satu anugerah baharu telah diperkenalkan sempena 30 tahun sambutan Hari Perkhidmatan Awam. Beta menyambut baik dan menghargai sokongan jawatan kuasa penilai anugerah penghargaan khas jasawan perkhidmatan awam kerana mengetengahkan paduka ayahanda beta almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin selaku tokoh besar arkitek Brunei moden. Antara peristiwa penting dalam pemerintahan almarhum ialah termaktubnya Perlembagaan Brunei dalam tahun 1959 yang membawa Brunei Darussalam berkerajaan sendiri. Sesungguhnya, legasi kepimpinan almarhum telah melakar berbagai kemajuan yang dapat kita nikmati sehingga ke hari ini. Khasnya bagi bidang-bidang utama seperti agama, pendidikan, pertahanan, pentadbiran awam dan kebajikan untuk rakyat dan penduduk. Juga disentuh dalam titah baginda mengenai impak besar dan sumbangan legasi kepimpinan almarhum. Ternyata kedaya tahanan sektor awam negara ini adalah berpaksikan iltizam dan sumbangan almarhum yang berimpak besar kepada kestabilan, kemakmuran dan kemajuan seumumnya. Maka pada hari ini, Selasa 16 hari bulan Rabiul Akhir 1445 Hijrah bersamaan 31 hari bulan Oktober 2023 Masihi mengambil sukut baik sempena 30 tahun sambutan kali ini. Beta dengan sukacita memasyhurkan bahawa almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin ibni almarhum Sultan Muhammad Jamalul Alam adalah tokoh jasawan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati roh almarhum dengan menghimpunkan baginda ke dalam kalangan hamba-hambanya yang saleh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengakhiri titah dengan menzahirkan penghargaan kepada seluruh penjawat awam. Untuk akhirnya kepada penerima-penerima anugerah
beta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih di atas usaha dan dedikasi yang telah dicurahkan. Semoga penganugerahan ini akan mencetuskan semangat motivasi dan sumber inspirasi kepada seluruh penjawat awam. Demikian juga penghargaan kepada setiap penjawat awam yang masih berkhidmat dan yang telah bersara di atas sumbangan dan jasa bakti mereka kepada pembangunan negara dan juga kepada semua jawatan kuasa yang terlibat dalam menjayakan sambutan Hari Perkhidmatan Awam pada tahun ini. Kemuncak sambutan Hari Perkhidmatan Awam tahun ini ialah pengurniaan anugerah program penggradean prestasi sektor awam, anugerah inovasi perdana, anugerah pekerja cemerlang perkhidmatan awam dan anugerah kaki tangan berjasa dan berbakti perkhidmatan awam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Yang berhormat Pihin Dato' Lela Raja, Major Jeneral Bersara, Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Tertinggi sambutan. Dato' Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri dan Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku Timbalan Pengerusi bersama Jawatan Kuasa Tertinggi sambutan. Berangkat sama Paduka-Paduka Nakda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bulkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara, Pengiran Muda Haji Sofri Bulkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bulkiah. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan yang dikhususkan kepada Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin serta pegawai dan kaki tangan kerajaan yang telah kembali ke rahmatullah. Amin. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102 hingga 105 dipersembahkan oleh Pengiran Muhammad Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki, Pegawai Pelajaran Jabatan Pengajian Islam. Sementara kesimpulan ayat dibacakan oleh Awang Muhammad Suifi bin Haji Abdul Wahab, Pegawai Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama. Kekufuran dan kesyirikan. Jelasnya mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Merapatkan kesyukuran kepada Allah SWT dan menyembahkan setinggi menjunjung kasih Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua dalam sembah alu-aluan menyentuh mengenai beberapa perkara termasuk kesejahteraan warga penjawat awam dan program-program pembangunan kapasiti dan kompetensi warga penjawat awam. Dari sudut kesejahteraan, kebajikan warga penjawat awam negara terus saja diberikan perhatian. Khasnya dengan pelaksanaan skim persaraan kebangsaan, yakni SPK baru-baru ini, dalam melalui hari-hari persaraan dengan lebih selesa. Perhatian juga tetap diberikan dalam mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan selamat, di mana antara usaha diambil ialah pembentukan dasar berkaitan gangguan di tempat kerja,
atau workplace harassment untuk dilaksanakan dalam masa terdekat. Pihak-pihak yang tertentu dalam kerajaan better. Rancangan-rancangan tersebut dengan tema sambutan keberdayatahanan dan perpaduan perkhidmatan awam pemangkin kesejahteraan negara. Tema mengetengahkan mengenai transformasi dan anjakan paradigma dalam tadbir urus dan perkhidmatan. Dan penduduk negara ke arah kehidupan rakyat yang pada tahun ini akan dianugerahkan melalui program penggradean prestasi sektor awam melalui penerapan bintang yakni 3. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyaksikan klip video yang memaparkan anugerah-anugerah yang diberikan tahun ini. Cemerlang perkhidmatan awam dan anugerah kaki tangan berjasa dan berbakti. Menerima anugerah. Tahun ini Jabatan Perancang Bandar dan Desa dikurniakan sijil pengiktirafan atas pencapaian 3 bintang iaitu di tahap baik melalui penilaian penggradean prestasi sektor awam 3 PSA berdasarkan tahun keuangan 2022-2023. Anugerah perak bagi anugerah inovasi perdana dikurniakan kepada projek Click and Bid yang diketengahkan oleh Kumpulan Lakas dengan Klik, Jabatan Pengangkutan Darat, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Anugerah Gangsa dikurniakan kepada projek Student Attendance Management System SAMS yang diketengahkan oleh Kumpulan Unit Pengurusan Data dan Teknologi UPDT, Jabatan Sekolah-Sekolah, Kementerian Pendidikan. Manakala 44 pegawai dan kaki tangan dalam bahagian 2, 3, 4 dan 5 dari setiap kementerian menerima anugerah pekerja cemerlang perkhidmatan awam. Sembilan lagi kaki tangan dalam bahagian 5 menerima anugerah kaki tangan berjasa dan berbakti perkhidmatan awam. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Pameran khas Hari Perkhidmatan Awam ke-30 mengetengahkan tema baharu sambutan Hari Perkhidmatan Awam tahun ini, keberdayatahanan dan perpaduan perkhidmatan awam pemangkin kesejahteraan negara, yang diterjemahkan menerusi 3 era dalam evolusi perkhidmatan awam negara ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan pameran khas tersebut di ruang legar Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat sama Paduka-Paduka Nakna dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Anugerah penghargaan khas Jasawan Perkhidmatan Awam Tokoh Jasawan Negara julung kalinya dianugerahkan sebagai mercu tanda Hari Perkhidmatan Awam ke-30. Pameran menyelusuri sejarah, perubahan dan pembaharuan perkhidmatan awam diterjemahkan menerusi 3 era dalam evolusi perkhidmatan awam negara ini. Pameran juga menampilkan 12 agensi kerajaan yang memainkan peranan penting
serta menunjukkan kesepaduan kementerian-kementerian dalam memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada orang ramai. Jalankan setiap 5 tahun, di tahun 75, 35 tahun kemudian jumlah bayar yang sudah diberikan kepada para Tugas pengenalan mengenai dengan kasih syariah, menjaga Pameran juga mengetengahkan projek-projek kemasyarakatan para peserta program kepimpinan dalam perkhidmatan awam CSLP. Biarkan pelajar-pelajar yang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan mempamerkan anugerah program penggradean prestasi sektor awam 3 PSA melalui penarafan bintang dan anugerah inovasi perdana yang bertujuan mengekalkan kecemerlangan dalam perkhidmatan awam. Majlis ini merupakan peluang keemasan bagi penjawat awam untuk menzahirkan ikrar taat setia ke hadapan Majlis Baginda atas kepimpinan bijaksana dan pandangan jauh menerajui perkhidmatan awam. Program Penggradean Prestasi Sektor Awam 3 PSA merupakan inisiatif berterusan Jabatan Perdana Menteri, khususnya Jabatan Perkhidmatan Pengurusan yang bermatlamat menilai dan mengukur tahap prestasi dan kualiti perkhidmatan awam. Anugerah perkhidmatan awam yang diterima setentunya menjadi pembakar semangat dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan. Dalam menghadapi cabaran mendatang, perlunya dipersiapkan dengan plan strategik yang komprehensif, yang perlunya pentingnya selari dengan plan strategik di peringkat kementerian maupun antara kementerian. Jadi dalam ketani menghala tuju perjalanan dalam mencapai wawasan 2035. So, projek ini dilakukan satu untuk memudah cara orang ramai untuk menender, close tender. Dua adalah platform digital which mengurangkan orang ramai untuk pergi ke kaunter lah. Terima kasih juga kepada semua pegawai dan kekitangan, terutama kali semua jawatan awam, and of course lah kepada cikgu-cikgu yang di sekolah. Diorang punya pertolongan itu menambah lagi baik our purpose of this making of this system ni.
purpose kami untuk membuat sistem ini is satu saja, pelajar kita ni, our future generation. Solidariti dan kesefahaman antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turki terus berkembang sejak tertubuhnya hubungan diplomatik. Bahan beritanya selepas ini, teruskan bersama kami. Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan petang tadi mengadakan majlis doa selamat sempena pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum. Majlis diadakan di Kementerian Pendidikan. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis diadakan bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar pelaksanaan pengintegrasian tersebut berjalan dengan lancar. Pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum mula dilaksanakan esok 1 November 2023. Bersempena sambutan ulang tahun ke-100 Proklamasi Republik Turki, Kedutaan Republik Turki di negara ini semalam mengadakan majlis resepsi Republik Turki di salah sebuah hotel di Gadung. Hadir mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Dalam ucapan Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki, antara lain menyentuh mengenai hubungan solidariti dan kesefahaman yang berkembang dalam pelbagai pihak sejak tertubuhnya hubungan diplomatik 40 tahun lalu. Juga dirakan tayangan video klip mengenai karya seni dan kebudayaan Republik Turki. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil kepada para peserta yang berjaya menamatkan kursus bahasa Turki. 31 buah agensi pengembaraan Jepun menyertai sesi rangkaian dengan delegasi negara ini mewakili Jabatan Kemajuan Pelancongan dan ejen-ejen pengembaraan tempatan bagi mempromosikan rangkaian dan mengukuhkan hubungan yang bernilai. Sesi tersebut diadakan di Kedutaan Negara Brunei Darussalam di Tokyo, Jepun. Menyertai sesi tersebut, Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Semasa sesi tersebut, Dayang Hajah Tutiati mengongsikan matlamat utama sesi itu antara lain ialah untuk menguatkan lagi hubungan dan rakan kongsi antara negara Brunei Darussalam dan Jepun dalam sektor pengembaraan dan pelancongan.
Penyertaan Jabatan Kemajuan Pelancongan semasa Expo Pelancongan di Osaka, Jepun minggu lalu menunjukkan usaha yang berterusan bagi menggalakkan lebih ramai pelancong Jepun mengembara di negara ini. Berikutan penyebaran mesej melalui WhatsApp berkenaan pautan untuk mendapatkan bantuan kebajikan bulanan berjumlah RM350. Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim memaklumkan bahawa kes tersebut kini di bawah siasatan pasukan polis Diraja Brunei. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati mendapatkan maklumat di luar dari laman sesawang rasmi maupun saluran-saluran rasmi media sosial Japim. Orang ramai juga dinasihatkan agar tidak terlibat dalam mengeluarkan dan menyebarkan maklumat yang tidak sahih dan tidak berasas, di samping tidak mudah percaya terhadap maklumat yang mencurigakan dan belum dipastikan kesahihannya. Beberapa buah premis perniagaan didapati tidak mempamerkan tanda berat bersih ke atas produk-produk berbungkus seperti gula, beras dan makanan kering. Dapatan dibuat semasa operasi bersepadu bulanan ke premis-premis perniagaan di daerah Blyth pada 18 Oktober yang lalu oleh bahagian industri dan ekosistem perniagaan IBE melalui unit sukatan dan timbangan SDT dan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Operasi juga mendapati 11 unit alat sukat dan timbang digunakan bagi tujuan perdagangan adalah sah, tepat dan berdaftar dengan unit SDT. Sementara satu notis amaran dikeluarkan kepada sebuah premis perniagaan atas kesalahan menjual 7 jenis produk minyak masak melebihi harga maksimum yang ditetapkan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142. 80 buah kenderaan dikeluarkan denda kompaun trafik di kawasan Jalan Pengasing Pantai Seri Kenangan, daerah Tutong dalam satu operasi sepadu baru-baru ini. Operasi melibatkan pegawai dan keanggotaan daripada Ibu Pejabat Daerah Polis Tutong, Pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan Kastam dan Ekses Diraja dan Jabatan Pengangkutan Darat. Secara keseluruhan, sebanyak 482 buah kenderaan diperiksa di kawasan tersebut. Antara kesalahan yang didapati adalah termasuk memasang tabir dan pelekat plastik filem, ubah suai kenderaan dan memiliki barang tegan kastam iaitu rokok. Sebahagian jalan di Jambatan Sungai Damuan, Jalan Bengkurung Masin akan ditutup sementara bagi kerja-kerja penurapan aspal di jambatan berkenaan. Penutupan akan bermula pada 1 hingga 11 November ini bermula 10 malam hingga 5 pagi. Para pengguna jalan raya di kawasan tersebut dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan sentiasa berhati-hati. Kerja-kerja segera bagi membaik pulih pam-pam air bersih dan panel kawalan elektrik di Loji Rawatan Air Seria sedang kiat dilaksanakan. Kawasan-kawasan yang terjejas ialah Mukim Seria, Mukim Kuala Balai, Mukim Kuala Blyth dan kawasan sekitarnya. Kawasan-kawasan terlibat akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi permohonan pembekalan air tanker, hubungi talian Darussalam 123. Sementara tangki-tangki biru telah ditempatkan di beberapa lokasi di kawasan yang terjejas. Lokasi-lokasi tersebut adalah seperti tertera. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa memaklumkan keputusan permohonan skim pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi sesi September-Oktober 2023-2024 telah dikeluarkan. Sehubungan itu, para pemohon boleh mendapatkan keputusan permohonan mereka dengan melayari laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.bn. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, hubungi Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan melalui talian 2380019 semasa waktu bekerja atau email kepada scholarship@moi.gov.bn.
Latihan kecemasan tahap 3 yang melibatkan anggota kecemasan dan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan akan diadakan di Pulau Muara Besar pada hari Khamis 2 November ini bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Syarikat Heng Yi Industri Sendirian Berhad dalam kenyataannya memaklumkan latihan secara langsung itu akan melibatkan pemindahan pekerja-pekerja daripada Pulau Muara Besar ke pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD. Penduduk setempat yang tinggal berhampiran dengan kampung Serasa Muara dan sekitarnya berkemungkinan akan mendengar bunyi siren semasa latihan. Orang ramai adalah dinasihatkan supaya tidak panik kerana latihan tersebut akan dipantau rapi oleh kaki tangan terlatih dan dijalankan di bawah prosedur keselamatan yang dikawal ketat.